Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah penuh, perbelanjaan tidak mengeringkannya, mencurah-curah rezekinya malam dan siang. Wa qala, dan baginda bersabda, ara'aitum, tidakkah kamu lihat apa yang dibelanjakannya semenjak dijadikannya langit dan bumi? Sesungguhnya tidak kering juga apa yang ada di tangannya, yakni setelah dibelanjakan begitu. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arsyuhu 'alal ma', arasnya di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-mizan, di tangannya yang satu lagi ada neraca, yakhfidu wa yarfa'u, di mana dia menurunkannya, merendahkannya dan mengangkatnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit-langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, akulah raja sebenarnya. Umar bin Hamzah meriwayatkan, katanya, aku mendengar Salim meriwayatkan, katanya, aku mendengar Ibnu Umar daripada Nabi SAW, yakni meriwayatkan hadis ini. Dengan sanad satu lagi itu sanad Imam Malik, itu pun lagu itu juga. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, yaqbidullahu al-arda, yakni tidak dengan lafaz innallaha yaqbidul arda, tetapi yaqbidullahu al-arda, maksud dia sama juga, yaitu Allah menggenggam bumi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa ada seorang Yahudi pergi menemui Nabi SAW. Lalu dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit-langit di atas jari, satu jari, dan bumi-bumi di atas satu jari, dan bukit bukau ataupun gunung ganang di atas satu jari, pokok di atas satu jari, dan makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah raja sebenarnya. Ketika itu Rasulullah SAW ketawa sehingga kelihatan gigi-gigi belakangnya, ini gerahamnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak memberikan hak Allah sebagaimana sepatutnya, mereka tidak menghargai Allah sebagaimana mestinya, sewajarnya, ataupun mereka tidak mempercayai Allah mempunyai sifat-sifat yang seperti mana sepatutnya. Dengan sanad satu lagi, sanad yaitu Fudail, dia ada menambahkan dalam riwayatnya daripada Abdullah juga, Nabi SAW suka ta'ajjub kerana hairan, wa tasdiqan, dan kerana membenarkannya, yakni sebagai membenarkan kata-kata Yahudi itu. Satu lagi riwayat yaitu daripada Ibrahim, dia kata, saya mendengar Alqamah berkata, qala Abdullah bin Mas'ud berkata, ada seorang lelaki dari kalangan ahli kitab pergi menemui Nabi SAW. Dia pun berkata, hai Abul Qasim, sesungguhnya Allah memegang langit-langit atas satu jari, dan bumi atas satu jari, pokok dan bumi ini, tanah, atas satu jari, dan makhluk semuanya atas satu jari. Kemudian dia berfirman, akulah raja sebenarnya, akulah raja sebenarnya. Ketika itu aku melihat Nabi SAW ketawa sehingga kelihatan ataupun nampak gigi belakangnya. Kemudian Nabi SAW membaca, wa ma qadarullah haqqa qadrih, seperti tadi juga.
Ini bab sabda Nabi SAW, tidak ada orang lebih cemburu daripada Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah, beliau berkata, Sa'ad bin Ubadah berkata, kalau aku lihat seseorang bersama isteriku, yakni melakukan perbuatan jahat dengan isteriku, la darabtuhu bisayf, nescaya aku akan tetak dia dengan pedang, ghaira musaffahin, ghaira musfihin, boleh juga ghaira musaffahin, yakni dengan tidak tetak sebelah pepeh dia tu, tetapi ikut tajam lah, ikut mata dia, tidak tetak main-main. Maknanya begitu. Itu maknanya ghaira musaffahin. Kalau kita kata ghaira musfihin, bermakna aku akan tetak dia dalam keadaan aku tidak berpaling. Itu makna musfihin. Dalam keadaan aku tak paling, kerana takut kau ngeri kau apa kau tak, aku akan tengok betul-betul. Mana kalau putus pun putus. Makna begitu. Fabalagha dhalika, apa yang disebutkan oleh Sa'ad itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda bersabda, adakah kamu hairan dengan cemburu Sa'ad itu? Demi Allah, aku lebih lagi cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu lagi daripadaku. Karena itulah Allah telah mengharamkan segala perkara yang keji, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Dan tidak ada sesiapa pun lebih menyukai alasan daripada Allah. Tidak ada sesiapa pun lebih menyukai alasan, itu salah satu maknanya, iaitu ataupun penyesalan, dengan makna uzur itu, dengan makna penyesalan. Tidak ada sesiapa pun yang lebih suka kepada penyesalan ataupun taubat daripada Allah Ta'ala. Kerana itulah dia mengutuskan munzirin, rasul-rasul yang memberi ancaman, wal mubashirin, dan rasul-rasul yang memberi berita gembira. Dan tidak ada sesiapa pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Karena itulah dia menjanjikan syurga. Ubaidullah bin Amr meriwayatkan daripada Abdul Malik dengan lafaz la syakhsa aghyaru minallah, tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah. Bab firman Allah, katakanlah, apakah benda, apakah sesuatu yang lebih besar penyaksiannya? Katakanlah, Allah telah menamakan dirinya sebagai sesuatu. Nabi SAW telah menyebut Al-Quran sebagai sesuatu, padahal ia adalah salah satu sifat Allah. Dan Allah berfirman, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, adakah sesuatu daripada Al-Quran padamu? Adakah sedikit sesuatu yang sedikit daripada Al-Quran ada padamu? Orang itu menjawab, ada, surah sekian, surah sekian. Dia menyebutkan beberapa surah. Orang itu sebutkan beberapa surah. Habislah sudah. Kita ni masih lagi hadis ni, mula-mula kita baca saat ni, masih lagi berkenaan dengan yadullah, tangan Allah. Tak habis lagi sambungnya hak baru ni. Artinya kita sudah bicara masalah yad itu, tangan itu lagu mana, sudah bicara sebelum pada ni. Jadi ada 3 pendapat mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 pendapat berkenaan dengan tangan Allah. Satunya iaitu mana kita tak boleh kata apa, dia kata yad, kita kata yad sebagai satu sifat, sifat satu daripada sifat-sifatnya yang dia sahaja yang mengetahuinya. Kita tidak tahu, kita tidak disuruh tahu ataupun menentukan lagu mana tangan itu ataupun yad itu. Yad gitu. Satu.
Yang kedua, yad itu dengan makna tangan. Kita boleh terjemah tangan. Dalam bahasa Arab, makna hakikat dia ialah tangan. Jadi kalau kita terjemah ke Melayu, tangan, tetapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Yang ini kita kata Tuhan ada tangan sebab dia kata dia ada tangan, tapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan makhluk. Kita tidak kata tak boleh terjemah. Boleh terjemah tangan. Hak yang pertama tadi tak boleh. Dia kata yad. Tuhan sebut yadullah. Dalam hadis sebut yadullah. Yadullah tidak kering. Gitu. Hak yang kedua, tangan Allah. Kita boleh terjemah. Tapi terjemah pun dengan kena i'tiqad bahawa tidak serupa dengan makhluk. Itu yang kedua. Yang ketiga, tangan itu dimaksudkan dengan rahmat dia ke, ataupun kekuasaan dia ke, ataupun lain-lain lagi. Yang ini dengan ditakwil, dan baru ni kita sudah sebut dah ni. Ulama-ulama salaf tak setuju takwil lagu tu. Dia kata tangan-tangan lah, tapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Jadi dia tak saya takwil. Tangan Allah penuh. Jadi orang hak takwil itu dia sebutnya, kalau kita ni tangan, kalau orang bui dengan tangan. Bui dengan tangan. Jadi hak ni pun sifat mengurniakan, memberi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya tangan itu. Dia takwil gitulah. Dan orang salaf tak say takwil. Jadi bila dia kata tangan Allah penuh, tangan Allah penuh lah. Tidak serupa tangan kita penuh. Tidak serupa tangan kita penuh. Perbelanjaan, dia belanja, hak ada di tangan dia tu tidak kering, walaupun belanja sebanyak mana. Padahal hak dia belanja tu, hak dia bui tu mencurah-curah. Kalau kita kan kering lah. Mencurah-curah tu siang malam, mana tak ada hentinya. Dan Nabi SAW pun kata, tak tengok kau dia belanja, hak Tuhan belanja, hak Tuhan bui, semenjak dia menjadikan langit. Ni dalam nuskha ni langit. Dalam nuskha yang lain dia sebut as-samawat, langit-langit. Jadi banyaklah langit tu. Hak dia belanjakan pada langit-langit dan bumi ni, tak tengok kau mana ada kurang. Hak tangan dia tu tak kurang pun, tak ada kurang juga, walaupun dia belanja pada langit dan bumi itu. Dan Nabi SAW bersabda juga, ini kata Abu Hurairah, mana dia sebut ni, di antara hak Nabi kata hari itulah, arasnya, yani aras Allah di atas air. Aras dia tu di atas air. Dan di tangannya yang satu lagi, di tangannya yang satu lagi ada mizan, ada neraca. Neraca itu diturunkan dan dinaikkan. Ada kalanya diturunkan, ada kalanya dinaikkan. Jadi gitu. Cuba tengok kalau kita ada kitab ni, nak hasyiah nombor 7, syarah tu nombor 7. Walaupun dia curah gitu pun tak kering. Dalam riwayat Hammam, lam yanqus ma fi yamini, hak dalam tangan kanan dia tu tak kurang. Lam yanqus, tak kurang, bukan lam yarid. Kalau lam yarid maknanya kering. Ni lam yanqus. Tibi berkata, boleh kita kata mal'a la yaghiduha sahha dan ara'aitum itu semuanya khabar belaka. Ni kalau tengok dari sudut nahwu. Tengok dari sudut nahwu, maknanya hak ni dia jadi khabar belaka. Mutaradifah liyadillah. Jadi khabar yang berturut-turut kepada yadullah. Boleh jadi juga dari segi i'rab nahwunya, kita kata tiga-tiga perkara ni jadi sifat bagi mal'ah. Maknanya hak khabarnya iaitu mal'ah